Kami hadir sebagai Muslim dalam kerja-kerja pengorganisasian, dengan rahmat, kasih sayang dan semangat yang mereka bawa ke dalam ruang-ruang keadilan sosial ini. Itu benar-benar mendorong saya untuk menyertai agama ini. Selepas kemenangan Mak Mamdani, DSA sedang bergerak untuk memperluaskan pengaruh politiknya di seluruh Amerika. Kami tahu bahawa itu bukan sekadar kemenangan untuk satu jawatan yang dipilih. Ia adalah kemenangan bagi sebuah gerakan. 10 ahli politik kini bertanding jawatan di New York di bawah senarai Demokrat Sosialis Amerika, termasuk 2 calon untuk Kongres. Berjuang untuk penghapusan sepenuhnya Barat bukanlah satu kenyataan yang Anda jangka akan didengar secara terang-terangan daripada seseorang yang baru sahaja dipilih untuk mewakili New York. Ya, bukan satu, tetapi 3 calon politik yang tidak waras telah dipilih selepas Mamdani mencadangkan mereka. Dan kini kita boleh katakan bahawa plot Islamis untuk menggunakan golongan sosialis bagi membawa radikalisasi ke Amerika benar-benar terbukti menjadi kenyataan. Saya harap saya boleh kata saya sedang membesar-besarkan. Tetapi inilah Dara Liza Avila Chevalier. Dia ialah pengasas CUAD dan inilah matlamat mereka. Berjuang untuk penghapusan sepenuhnya tamadun Barat. Kami mencari komuniti dan kemusnahan daripada militan di selatan global. Ini telah ditonton oleh 1.7 juta orang dan ia memang sangat gila. Dari Laza memang gila dengan sendirinya. Tapi kita juga ada calon yang lebih teruk yang telah dipilih oleh rakyat Amerika kerana DSA. Sekarang, jika anda masih belum tahu apa itu DSA, anda perlu belajar tentang mereka. Kerana rancangan mereka, komplot mereka untuk menjatuhkan Amerika telah bergerak begitu pantas dan begitu intens dan telah mengejutkan ramai antara kita. Dan sekarang sudah tiba masanya kita mula berdepan dengan organisasi ini seperti mana ia sebenarnya. Selain daripada fakta bahawa dia secara literal memutihkan Islamisasi yang mana itu sendiri sudah gila, dengar apa yang dia kata tentang rancangannya. Kami hadir untuk menganjurkan, kami Muslim. Kami hadir dengan ruang, rahmat, kasih sayang, dan semangat yang mereka miliki dalam ruang-ruang keadilan sosial ini. Itu benar-benar mendorong saya untuk menyertai agama ini. Dan saya mahu memastikan bahawa kami mencerminkan perkara itu, bahawa saya mencerminkan perkara itu dalam setiap ruang yang saya berada. Dan anda tahu, insya Allah, jika kami berjaya ke Kongres, kami juga akan mencerminkan perkara itu di Dewan Kuasa. Jelas telah dinyatakan dia mahu mencerminkan Islam di Dewan Kongres. Mudah, ringkas, tapi jangan risau semua. Jangan risau semua. Bukan hanya Dewan Kongres yang mereka mahu wakili. Mereka secara aktif benar-benar mempromosikan memorabilia pengganas. Ini ialah Abar Kawas dari Palestin yang memenangi kerusi Senat Negeri New York. Dan dia sedang menyibarkan bendera Hamas yang sebenar. Berdiri! 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 Seluruh sistem siaran ini berdiri. Balik! Seluruh sistem siaran ini, hentikan ia! Berdiri! 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 Jadi sekarang anda ada seorang wanita, okey, yang mendakwa bahawa misinya dan organisasi yang dia sertai adalah untuk memusnahkan tamadun Barat. Seorang lagi wanita yang seperti, saya penyokong pengganas yang bangga dan kini mereka mewakili rakyat Amerika dalam kerajaan. Sekarang, bagaimana perkara ini boleh berlaku adalah satu soalan yang saya rasa kita semua tanya pada diri sendiri. Oh ya, selamat datang ke Pushback. Saya di sini, hos anda. Pastikan anda tekan butang langgan dan lakukan perkara-perkara itu. Saya ada satu pengumuman yang sangat menarik tentang sesuatu yang baharu yang sedang kami usahakan dan akan diumumkan tidak lama lagi. Jadi, teruskan bersama kami dan sertai perjalanan ini. Ia akan jadi sesuatu yang menakjubkan. Anda akan dapat membantu dan menyokong perkara itu. Tapi kami akan umumkan tidak lama lagi. Semua, apa yang sedang berlaku di sini memang gila. Dan ia bermula sebahagiannya dengan sesuatu yang dipanggil DSA. Sekarang, saluran ini dilancarkan saya rasa 2 hari lepas. Dan pada Jun 2026, ia sudah mempunyai 139,000 pengikut kerana mereka sedang melakukan apa yang mereka panggil DSA, Tonton Menjejak Demokratik Sosialis Amerika. Sekarang, untuk memikirkan bahawa DS sosialis, ideologi kiri radikal dan gila yang Amerika telah berjuang selama bertahun-tahun supaya tidak menyusup masuk, kini sedang terlibat secara aktif.
Memilih orang yang akan masuk ke senat Anda adalah benar-benar gila. Dan tidak sukar untuk melihat betapa berbahayanya ideologi yang mereka dorongkan itu, betul? Jadi, sosialis demokratik dan calon demokratik untuk New York, Claire Valdez, kini telah menerima lebih daripada $500.000 daripada lobi Islamis. Lobby. Sebelum ini, jumlahnya adalah $100.000. DSA dan golongan Islamis sedang bekerjasama untuk menjatuhkan Amerika. Kita sudah pun tahu tentang Pakatan Merah Hijau ini. Ia adalah kisah lama. Kisah ini sudah lama wujud. Anda telah melihat apa yang berlaku kepada golongan merah dan hijau di Iran. Sebaik sahaja golongan Islamis berkuasa, mereka menghapuskan dan menyingkirkan semua pemikiran sosialis dan itulah juga yang mereka rancang untuk lakukan di sini. Tetapi mereka meletakkan individu yang paling berbahaya ke dalam jawatan kerajaan. Dan apabila saya kata mereka, maksud saya ini adalah sebahagian daripada strategi mereka. Ia bukan sekadar satu kesilapan. Ini adalah satu video yang menakjubkan daripada Canary Mission yang menerangkannya. Selepas kemenangan Mak Mamdani, DSA sedang bergerak untuk memperluaskan pengaruh politiknya di seluruh Amerika. Kami tahu bahawa ia bukan sekadar kemenangan untuk satu jawatan yang dipilih. Ia adalah kemenangan bagi satu gerakan. 10 ahli politik kini bertanding jawatan di New York atas tiket Democratic Socialists of America, termasuk 2 calon untuk Kongres. Kami akan pastikan bahawa kami tidak dapat dinafikan sebagai satu kuasa. Itu Hasan Piker, by the way. Anda tahu lelaki yang kata Amerika layak menerima 9/11? Ya, dan dia tak sabar nak lihat darah kapitalis mengalir di jalanan. Dan bukan sahaja politik New York, Tetapi politik di seluruh negara. Semua calon DSA ikut laluan yang sama. Mereka bermula dengan radikalisme kampus, kemudian bergerak kepada penganjuran di jalanan. Kemudian mereka bertanding jawatan dengan sokongan mesin DSA. DSA Bandaraya New York dibina dari bawah. Mereka membina seluruh mesin politik. Kita perlu jadikan DSA sebagai sebuah kilang. bergerak dari penghasut luar kepada individu yang benar-benar berkuasa. Langkah pertama, radikalisme kampus. Seperti Ibu Mamdani, beberapa calon memulakan proses radikalisasi mereka melalui kumpulan aktivisme kampus, seperti Pelajar untuk Keadilan di Palestin atau SJP, yang diasaskan dengan idea untuk mencetuskan pemberontakan ganas di Amerika. Ia seorang petani. Ia seorang bapa. Langkah kedua, penganjuran di jalanan. Selepas tamat college, calon-calon ini turun ke jalanan, menganjurkan protes yang berkaitan dengan rusuhan Black Lives Matter, perhimpunan pro-Hamas, dan kesatuan sekerja ekstremis. Ramai calon DSA telah berulang kali ditangkap kerana menceroboh harta persendirian dan membuat sekatan jalan raya untuk tujuan ditahan. Kami telah ditangkap, menganjurkan bersama aktivis Black Lives Matter selama lebih sedekat. Kami baru sahaja menduduki pejabat hopeful. Aktivisme radikal adalah pintu masuk kepada sokongan DSA. Dan kini, kami sedang meraih kuasa. Kami sedang memasuki dunia politik. Setelah dikenal pasti, penganjur radikal direkrut oleh DSA, di mana mereka dibimbing, dilatih, disokong, dan diberikan sumber yang mereka perlukan untuk memasuki dunia politik. Seorang kawan saya yang saya rapat sepanjang kami menganjurkan aktiviti telah meminta saya bertanding bagi kerusi Dewan Negeri. Ia berlaku semasa mesyuarat kumpulan kerja pilihan raya DSA Queens. Julia telah direkrut. Saya berpeluang untuk menjadi. Direkrut untuk bertanding jawatan. Jadi saya sertai DSA sebenarnya kerana saya direkrut untuk bertanding jawatan ini. Saya rasa saya Direkrut oleh DSA. Jentera Sosialis Demokratik ada harganya. Sebaik sahaja seorang calon mendapat sokongan DSA, kesetiaan mereka bukan kepada pengundi atau Parti Demokratik, hanya kepada DSA. Setiap komponen kempen kami dijalankan sebagai projek bersama DSA Broward kami dan juga Democratic Socialists of America yang lebih besar. Inilah pihak yang saya bertanggung jawab kepada ahli-ahli kami, bukan sahaja di Florida Selatan, tetapi juga lebih 100,000 ahli di seluruh negara. Kita mesti pastikan mereka ingat bahawa mereka adalah ahli organisasi ini dan organisasi ini sentiasa bersama mereka. Kami yang menjadikan anda berjaya dan kami boleh, anda tahu, jika anda berpaling tadah dan meninggalkan kami boleh menarik balik sokongan itu. Ini adalah salurannya. DSA memilih penghasut jalanan, menjadikan mereka calon politik, dan menyokong mereka untuk memegang jawatan, di mana mereka boleh dikawal untuk melaksanakan agenda ekstremis DSA. Sebagai seorang penganjur, saya memberitahu orang ramai supaya menggerakkan saya. Kami membawa satu gerakan bersama kami. Ini tentang satu gerakan. Ahli politik DSA bukan Demokrat.
Mereka adalah sebahagian daripada mesin yang dibina untuk menggugat demokrasi Amerika. Ketahui lebih lanjut tentang rancangan DSA untuk menggulingkan Amerika di canarymission.org. Ia benar-benar menjijikkan. Anda tahu, saya rasa orang sering fikir ia satu keterlaluan apabila anda kata perkara seperti ada rancangan untuk menjatuhkan Amerika. Memang ada rancangan dan ia sangat jelas untuk dilihat dan ia berkesan kerana entah kenapa ada orang bodoh yang benar-benar terpedaya dengan apa yang dijual oleh DSA. Dan kita akan lihat kepada jumlahnya. Berapa ramai rakyat Amerika yang bodoh sebenarnya telah memilih DSA seolah-olah mereka mewakili Parti Demokrat. Tapi kita memang perlu beri penghargaan kepada Ben Shapiro yang telah menegur para podcaster yang memberi ruang kepada DSA. Jadi sekali lagi, menentang Parti Demokrat adalah strategi politik yang menguntungkan. Baiklah, tak apa. Sekarang Anda ada kumpulan ketiga, yaitu orang yang tidak begitu mengikuti dengan teliti, betul? Joe Rogan atau Theo Von yang saya pasti sangat gembira untuk menjemput ahli-ahli DSA dan tidak mengajukan soalan-soalan sukar kepada mereka, tetapi berbincang tentang betapa revolusionernya mereka dan siapa mereka. Mereka sebenarnya Anda tahu, sedang mengubah keadaan politik. Tiada soalan mendalam, tiada implikasi dasar yang serius, tetapi mereka memang buat TikTok yang menarik. Dan selagi mereka buat TikTok yang menarik, TikTok yang memberi inspirasi dan bercakap tentang masalah, yang sememangnya perkara yang suka dibincangkan oleh dunia podcast. Mereka tidak pernah suka bercakap tentang penyelesaian, tetapi mereka memang suka orang yang hanya mengadu tentang masalah dalam sistem, karena sekarang Anda dianggap tahu dan semua perkara mengarut yang lain. Jadi itu adalah kumpulan yang agak besar. Sekali lagi, untuk golongan umur 18 hingga 29 tahun yang tidak ambil peduli, itu adalah 14%. Ia menjijikkan. Menjijikkan apabila podcaster membenarkan perkara seperti ini berlaku dan orang ramai terpedaya dengan situasi TikTok yang mengarut ini. Macam seorang calon buat video comel. Jom pilih dia. Tapi awak lihat, DSA hanya boleh berjaya dalam apa yang mereka lakukan jika mereka sanggup mempromosikan ideologi bahawa menjadi seorang rakyat Amerika adalah perkara yang teruk dan mereka telah berjaya dalam perkara itu selama bertahun-tahun. Awak tahu, saya rasa keseluruhan idea bahawa orang ramai telah memutuskan mereka tidak lagi bangga dengan negara ini. Ya, Trace, ia benar-benar membuat saya kecewa kerana kita hidup di negara terbaik di dunia hanya kerana dilahirkan di sini, di Amerika. Kita adalah antara orang yang paling bertua dan berprivilege di dunia. Inilah sebabnya saya memuat naik ke media sosial saya tentang semua kejayaan yang dibawa oleh Presiden Trump, tentang bagaimana beliau menjadikan DC lebih indah, kerana saya mahu generasi muda kembali bersemangat tentang Amerika. Saya sendiri sangat teruja dan bangga untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. DC kelihatan sangat cantik. Terdapat ramai orang Eropah di mana-mana yang terpegun dan kagum, dan saya rasa ini akan menjadi sambutan ke-4 Julai yang terbaik setakat ini. Orang yang datang dari mana? 2 daripada 10 Demokrat mengatakan bahawa mereka bangga dengan Amerika. 2 daripada 10 Demokrat. Itu adalah angka yang menjijikkan. Sekarang, mari kita jelaskan dengan sangat-sangat jelas. DSA bukanlah sama dengan Parti Demokrat, tetapi mereka menggunakan Parti Demokrat. Dengar apa yang lelaki ini katakan. Calon-calon bertanding sebagai Demokrat. Kami berada di barisan undi Parti Demokrat. Kami bertanding dalam pemilihan awal. Dan apabila mereka berada dalam badan perundangan, mereka adalah sebahagian daripada kaukus Parti Demokrat. Tetapi kami tidak bersetuju dengan cara pihak atasan Parti Demokrat mengatur atau menjalankan aparatus partinya. Jadi, kami cuba membina kebebasan dengan memberi tumpuan kepada gerakan yang dipimpin oleh sukarelawan. Parti Demokrat telah dirampas oleh Parti Sosialis Radikal. Dan jika anda masih belum memahami akibatnya, mari kita dengar daripada Chloe. Apa yang berlaku di New York malam tadi sepatutnya menakutkan semua orang, dan inilah sebabnya. New York telah mengadakan pemilihan utama Demokrat mereka, tetapi sebaliknya, pengundi memilih calon sosialis yang lebih kiri daripada Demokrat biasa. Mereka semua ini disokong oleh Ilhan Omar dan semuanya membenci Amerika. Yang ini, Daria Eliza, dia baru-baru ini memeluk Islam dan berkata dia akan menggunakan bendera Amerika untuk mengelap jika dia terlupa tisu. Dia merupakan pengasas bersama sebuah kumpulan di Kolombia yang misi utamanya adalah penghapusan sepenuhnya Tamadun Barat. Dia akan ke Kongres. Yang ini, Claire Valdez, bertanding dengan janji untuk memberikan kewarganegaraan dan hak mengundi kepada pendatang tanpa izin, menggunakan uang cukai Anda untuk pembedahan trans dan penghapusan insurans swasta. Komunis di Kongres. Brad juga menang, tetapi secara teknikalnya dia berketurunan Yahudi. Jadi dia terpaksa berpura-pura bukan dan melakukan ini untuk dipilih. Allah siapa? Allah siapa? Ahad Allah. Siapa Zulkafirin? Perempuan ini juga menang kerusi Dewan Undangan Negeri. Dia anak pendatang tanpa izin. Dia pernah berdemonstrasi dengan memakai ikat kepala Hamas dan dia menyalahkan peristiwa 11 September ke atas perkauman Amerika.
Dan inilah sebabnya perkara ini penting, karena kita sedang menyaksikan sosialis demokrat komunis mengambil alih Parti Demokrat, dan di mana kita pernah lihat perkara ini sebelum ini, Rusia pra-Soviet. Anda ada Parti Komunis Bolshevik dan Menshevik, dan Vladimir Lenin mengawal Bolshevik, dan dia mahu menghancurkan Menshevik atau Demokrat Normi. Permainan mereka sentiasa pergi ke kawasan biru Normi, ambil alih, dan kemudian gantikan Normi dengan golongan radikal. Kemudian dakwa bahwa golongan minority yang ekstrem itu adalah majority. Cipta rasa popularity palsu, pura-pura bahwa golongan minority itu populer, sebarkan kepada golongan muda, dan buat mereka semua bercakap mengenainya. Lenin melakukan perkara ini dan kemudian membersihkan Menshevik tradisional dan mengambil alih. Oleh itu, golongan minority di atas kertas menjadi majority. Bagi Lenin, Menshevik tidak cukup radikal, dan bagi golongan sosialis hari ini, Demokrat tidak cukup radikal. Mamdani ialah Lenin zaman sekarang. Anda lihat klip mereka di seluruh media sosial, coba meyakinkan Anda bahwa inilah gelombang baru, inilah arah tuju kita, dan ini adalah fetch. Dia silap. Kebanyakan orang tidak mahu calon yang membenci Amerika, membenci sekutu, merampas harta pribadi Anda, mengenakan cukai yang melampau, menyokong keganasan, memotong jantina, dan mengelap bendera Amerika. Mereka tidak mahu komunis. Mereka mahukan kehidupan yang normal. Hanya 10% penduduk New York City yang mengundi dalam pilihan raya ini. Kebanyakan orang duduk di rumah. Mereka tidak peduli. Tapi tahu tak, sikap tidak ambil peduli menyebabkan orang gila terpilih. Hari ini ahli Kongres, esok pula lelaki bertatu Nazi untuk Senat. Dan tahun berikutnya, AOC jadi presiden. Lepas itu, komunis pula yang berkuasa. Kawan-kawan, sudah tiba masanya untuk lebih peka dengan pilihan raya tempatan sebelum ia menelan Anda dan seluruh negara. Ia memang kedengaran suram, tapi itulah yang akan berlaku kepada seluruh Amerika jika kita tidak bertindak segera. Di sini, itu Chloe. Dia memang hebat. Saya suka kandungan dia. Aduh. Kita memang betul-betul biarkan saja orang-orang ini buat semua nih. Mereka beritahu kita strategi mereka. Mereka beritahu kita rancangan mereka. Dan kita hanya biarkan saja. Saya rasa sudah tiba masanya untuk berhenti melawan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap perkara ini.